السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان في هذا اليوم إيمانا واحتسابا. الحمد لله الذي وفقنا لقيام ليالي رمضان إيمانا واحتسابا. الحمد لله الذي وفقنا للعمل بسنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان اتباعا لسنة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا والمعتكفين والمعتكفات من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. Ikhwan mu'takifin dan akhwat mu'takifat yang sedang dalam keadaan kuat iman dan dhaif badan sekalian, alhamdulillah. Pada pagi ini sekali lagi kita sama-sama membantu dalam berzikir di waktu pagi sampai matahari naik, ada lebih kurang dekat-dekat dengan sejam lagi, supaya kita boleh kelebihan al-julus wal-qu'ud bi zikrillahi ba'da salati subhi jama'atan, iaitu ka'ajril haji wal umrati tamatan. Itulah kita dok kejar lain pada pada Lailatul Qadar, maka kita buat haji pagi-pagi dan umrah yang sempurna. Seperti mana saya cerita, kalau kita buat umrah Mekah pun nak boleh tamatan tu syibih mustahil. Nah, nak ambil hak tamatan. Tetapi kalau kita duduk pagi-pagi ni, kita boleh haji dan umrah tamatan. Maka bersabarlah kita dengan keadaan kita duduk serta berzikir, bukan tertidur dak lah. Duduk berzikir, dan memang benda tu sangat penat, sangat payah, kerana kita tu bukan ahli dia. Kalau ahli dia tu senang sekali lah. Untuk nak mengahlikanlah kita ni, mari etikah ni nak mengahlikan dalam banyak-banyak bidang. Satunya ahli dalam buat haji pagi-pagi dan buat umrah. Nah, sekadar sejam paling tinggi, nah antara setengah jam dengan sejam. Maka kita kena ingat dalam keadaan yang kita berasa katanya sedih dan bersemangat. Kenapa etikaf yang Nabi itu tak tinggal-tinggal, umat kita bukan tinggal, tak ada wak dulu lagi. Nah, tak ada bakar dulu lagi. Lah ni banyak negeri lagi tak ada boleh tanam bakar etikaf ni, benih tak timbul lagi. Bukan kata dia ngok mati, tak ada timbul benih dulu lagi. Nah, oleh itu maka kita sangat bersedih, dan kita tengok Ramadan satu sekolah yang sangat besar yang dicuai oleh umat Islam dalam membinanya. Maka jadilah umat-umat tu terus berperak-peranda, tak tahu mana tidak dapat manfaat daripada madrasatul Ramadan yang sangat besar, yang kelasnya mulai daripada siyam dan qiyam, dan kemuncak kelas dia ialah i'tikaful ashril awakhir. Nah, sehingga orang-orang beribadat pun tidak erti ke hal ni. Orang tak beribadat sama telah lah. Nah, hak beribadat pun tak erti juga. Nah, hak sungguh beribadat pun tak erti juga. Orang ada ilmu pun tak erti juga. Hak tak ada ilmu sama telah dah. Jadi itulah yang kita sedihnya, apa sebab Tuhan dok nak kok mana kepada umat Islam di Asia Tenggara ni. Nah, bahkan di seluruh dunia yang saya kata semalam, apa boleh seluruh dunia berlaku belah tu, sedangkan seluruh dunia ada ulama, ada ubat, ulama baik, ubat baik, tak ada pia temung dengan sunnah yang belum ada benih di banyak-banyak negeri lah dunia ni. Hampir semua negeri tak ada. Kalau negeri kita tu jelas lah, Asia Tenggara pun hampir nak jelas. Nah, tak ada benih belum lagi boleh ditanam, dicambah dengan baik. Nah, beberapa kali kita cambah di Malaysia, tidak timbul sampai hari ini lagi. Nah, dan di sini pun kita duk cambah dia jadi ngok, tak naik molek. Sebab apa? Wallahu ta'ala alam. Mungkin ujian Allah sangat besar. Oleh itu maka di negeri-negeri Kamboja, negeri Laos, kita duk mula cambah lah ni, duk cambah sikit-sikit supaya dengan itu sunnah ni benar-benar mendapat
perhatian seperti perhatian sunnatul Rasulullah SAW tidak pernah tinggal pada tiap-tiap tahun. Nah, dalam keadaan dia bernegara, nah kita tak ada negara, sangat-sangat berhajat. Orang ada negara dah lagi, radak pemimpin negara lagi, nah tinggal segala urusan negara masuk duduk masjid 10 hari 10 malam. Nah, kita takut puak-puak ada negara, dia kata ini adalah satu tarbiyah fardiyah ke? Tak, ini adalah tarbiyah fardiyah, tarbiyah usrawiyah, tarbiyah ijtimaiyah, tarbiyah dauliyah, tarbiyah segala. Nah, bukan tarbiyah radak pribadi dak, tapi tarbiyah radak ummatun wahidatun, radak apa dia negara. Walaupun tidak dinamakan wajib, tetapi ulama sepakat mengatakan sunnatun muakkadah. Maka sunat yang sangat tinggi ditekan. Tidak ada sunnatun muakkadah yang belum ada benih di Asia Tenggara, kecuali sunnatun muakkadah etikah ni lah. Belum ada benih di Asia Tenggara. Nah, maka kita duk tanam benih ni, kita duk tanam dengan cukup susah sekali. Dan benda ni bukan tidak mendapat sambutan daripada rakyat. Nah, tetapi masih lagi duk jadi tak apa sempurna di peringkat pemimpin. Peringkat pemimpin tak apa faham, ulama sendiri tak faham dengan sebenarnya. Nah, ubat pun tak apa faham dengan sebenar. Nah, kita tengok situ tu jadi nampak jelas. Oleh itu maka marilah kita pakat, hei ulama, ahli ilmi, para yang kuat beribadat, marilah kita beribadat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang menghalang kita daripada ikut sunnah ni? Tidak ada sesuatu dalam dunia ni yang menghalangkan, kecuali hawa nafsu, kecuali jahil, kecuali tidak ada taufik dari Allah, kecuali apa dia kesibukan benda-benda yang tidak patut ditukar dengan benda-benda yang mulia seperti ini. Oleh itu maka kita perlu rasa sedih hati. Nah, supaya kita nak buat hak mari etikah ni, mikirlah mana nak klik buat etikah di rumah masing-masing, supaya kita boleh jadi tok guru kepada madrasah ni. Jangan sekadar ada anak murid ni satu madrasah besar, terutama orang bahasa etikah dah sampai 4-5 kali dah tu, fikir cara mana nak bawa gerabak untuk jadi kepala etikah di masjid masing-masing, supaya dengan itu akan berkembangnya sunnah ni. Nah, akan tercambahnya benih-benih yang belum lahir di masjid-masjid, supaya itulah akan ramai dan ratanya. Nah, jadi umum balua. Oleh kerana orang alim tak ada belah mana, orang jahil tu jadi suka hati, tak ada berasa kata pelak tinggal etikah. Nah, benda-benda seperti ini adalah benda yang sangat kita susah hati menerima kenyataan yang merupakan satu gejala pahit untuk umat Islam yang bukan sahaja baru, tetapi sudah sekian lama, ribuan tahun. Nah, bahkan seperti saya kata tu, setengah negara tu sejak daripada zaman Nabi sampai kala ni tak biasa ada etikah 10 akhir. Setengah negara, setengah kampung, setengah wilayah, setengah bukan setengah masjid, semua, hampir semua masjid dalam kampung dalam satu negeri. Oleh itu maka siapa bertanggungjawab sini? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentulah hak kepala sekalinya iaitu ulama. Lepas tu yang keduanya adalah hukama, pemimpin-pemimpin. Nah, kedua-duanya adalah mengandungi dalam syakhsiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang selaku ulama dalam Nabi itu mengandungi ilmu, dan dalam Nabi mengandungi pimpinan kepada ummah. Hukama dan ulama duduk dalam Nabi. Nah, ulama dan hukama duduk dalam Abu Bakar, ulama dan hukama duduk dalam Umar, ulama dan hukama duduk dalam Osman, ulama dan hukama duduk dalam Ali. Berapa Melaka, pak orang tu jelas molek, dan mereka dapat mengadakan benda tu dengan baik sekali. Nah, di zaman-zaman tu. Tetapi bahawa zaman belakang-belakang ni tak erat dah. Nah, tak erat dah. Bahawa zaman tabi'in tu tak erat dah. Zaman Zuhri tak erat dah. Jangan ke zaman kita lah ni. Saya tidak berasa pelik segi tak erat.
Cuma berasa pelik tentang sebab apa boleh tak urak. Duk cari sebab tak temu lagi. Sebab apa tak urak? Ilmu ada, hukum ulama jelas, hadis Nabi fi'liyah, qauliyah jelas. Sebab apa boleh tak urak? Duk cari sebab tak temu. La ilaha illallah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita tidak akan mendapat hidayah ni kalau Allah Ta'ala tidak hidayah kepada kita. Alhamdulillah, ini ada satu benda yang sangat penting kita memikir. Kalau siapa nak akad umat, seperti orang panggil fatratun nubuwah, maka agenda penting dalam mengakad umat ialah agenda Ramadan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bermula dengan siam dan qiyam dan diakhiri dengan i'tikaf 10 akhir Ramadan. Nabi tidak takbir kecuali dari rungga i'tikaf keluar ke padang-padang, bukan dari padang-padang masuk rungga masjid. Apa yang terbalik berlaku, semua tu semaya pada tu sebab boleh tak ada, sebab tak ada i'tikaf. Nah, di antara sebab boleh orang tak ada mikir semaya pada, sebab tak ada sunnah i'tikaf, maka sunnah semaya pada tidak mari juga. Ya dua tu sikit sebanyak ya diwaris dua tu. Sebabnya itu baik daripada sejak itu, takbir nak oyak atau ya waklah sejak ni jaya. Perakat luar. Nah, syaitan manusia, syaitan jin tu dengar dan nampak Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semangat i'tikaf tu baik, bukan semangat puasa. Nah, sebabnya i'tikaf tu adalah salah satu agenda Ramadan. Agenda Nabi tak pernah tinggal. Kalau Nabi pernah tinggal berjemaah apa dia tarawih, maka Nabi tak pernah tinggal berjemaah i'tikaf. Sedangkan i'tikaf lebih susah daripada tarawih. Nah, 1000 kali ganda. Dan yang kita paling heran lagi, turut serta dalam i'tikaf juga perempuan, sedangkan orang perempuan semaya jemaah tidak digalakkan. Tetapi turut serta dalam i'tikaf yang kena tidur di masjid, dan bukan sekadar semaya, oleh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan di zaman Nabi, bahkan ba'dahu, lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga teruskan i'tikaf. Sebagai tanda katanya i'tikaf bukan mesti kena ada suami dak. Orang buja pun boleh i'tikaf juga. Para isteri Nabi buja-buja saja tu i'tikaf. Lepas pada tu orang tak ada suami pun boleh i'tikaf juga, kerana i'tikaf ni adalah mengandungi rahsia sangat besar yang tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu maka ikhwan yang saya muliakan sekalian, akhwat yang saya cintai sekalian, kita Allah Ta'ala dah seperti mana saya kata tu, syukur pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Mari tawakal belau sungguh. Saya rasa malu pada Allah Ta'ala kita tidak berhak untuk memimpin orang. Saya malu. Negeri lain tak ada ispa kita, alhamdulillah. Hak ni diiktiraf oleh orang Saudi, oleh orang semua ziarah. Kata negeri tak ada. Negeri lain Arab tak ada kena kacak dah. Negeri Nayu Pak Ita tak kena kacak dah. Negeri Syia kalau sana tak kena kacak dah. Kau teruk-teruk lagi Eropah tak kena kacak dah. Kalau ada sikit pun Mesir pun nak lawan kita tak boleh. Mesir nak sampai 1000 tak ada. Tahun ni sampai beribu-ribu i'tikaf, sampai kerajaan tu belanja sampai satu masjid 5000 bak. Ini ada satu-satunya pertumbuhan i'tikaf yang cukup agak panggil merata di seluruh negeri kita, 3 wilayah khususnya. Dan 4 wilayah masuk situ, 5 wilayah masuk segara adalah merupakan wilayah-wilayah yang terbanyak berlaku i'tikaf. Bahkan i'tikaf berlaku juga di kawasan-kawasan lain. Semua tu adalah merupakan hasil yang kita buat. Marilah kita syukur pada Allah, sujud syukur banyak, serta kita mari raksa. Masjid kita ni hak yang di sini ni sudah 32 tahun dah sini i'tikaf. Terlama berkuakar sekali i'tikaf di Berau ni. Nombor 1 sekali. Madrasatul i'tikaf nombor 1 sekali di Berau lah. Pada tahun 1402 lagi kita i'tikaf sampai pada hari ini. Maka alhamdulillah, syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala yang beri taufik pada kita
boleh bercambah lagi kepada rata-rata, dan insya-Allah kepada seluruh dunia bila kita boleh sebarkan betul-betul. Nah, kita tidak nak minta semua orang uzur, tak apa, tetapi biar ada syiar ni di setiap masjid. Nah, syiar Ramadanur Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap masjid. Pemimpin-pemimpin majlis agama Islam, ulama-ulama yang dok mengajar ummah akan al-Islam, ketua-ketua negara Islam, marilah kita pakat faham benda ni, hidupkan syiar ni seboleh-bolehnya. Nah, saya berasa nak berjual siapanya 10 akhir Ramadan ni, semua negara Islam tu cuti untuk 10 akhir Ramadan. Sekarang ni negeri Saudi boleh dicuti untuk tu. Mereka tidak buat di rumah juga, ya pergi buat di haram tu. Ya pergi buat di haram, ya cuti pakat pergi di haram. Negeri dia ada haram, negeri kita negeri haram ni habis beratus ribu. Nah, hotel pianing kalau zaman dulu 30,000, 3,000 semalam lah ni naik 30,000, 10 kali ganda hotel. Nah, bahkan 20 kali ganda. Nah, ada recang 10 hari ni, nah 100,000 riyal lebih, 1 juta kita lebih. Nah, 10 hari harga hotel 1 juta lebih untuk satu keluarga. Tu kita tak kuasa nak lawan ni pian ni. Sebab itulah alhamdulillah kita boleh buat di masjid-masjid. Nah, supaya kita tu boleh sebarkan sunnah ni ke rata-rata. Takkanlah semua manusia boleh pergi pada Saudi Arabia, boleh pergi pada Al-Haramain. Nah, dan dengan sebab ada Haramain, masjid lain mati bilicin lain negeri Saudi. Nah, masjid lain tak hidup kalau ada pun sebuah dua kalau ada pun. Nah, sebab saya pernah duduk 13 tahun di Saudi, tak pernah temu orang etikah di masjid lain pada Al-Haramain sahaja. Oleh siapa dalam kawasan tepi-tepi Mekah pun tak ada. Nah, itu kerana dia mau ada nafsa, dia mau boleh kuasa cari. Kita dia mau pergi kereta 2 jam, 3 jam, 5 jam siapa. Kita ni pakai bekal yang sangat banyak. Oleh itu, dan dia mau tadhiyah, dia mau tinggi. Jam untuk nak etikah tu, nah habis duit siapa juta. Nah, kita ni 1,000 kita tak nak royak nak buh dah. Nah, itu nak tanya pengorbanan kita terhad. Pengorbanan kita terhad. Dan mau juta untuk etikah. Habis duit kita ada. Ni kalau hotel dekat Hilton tu, ya duduk di 100,000. Nah, 10 hari tu. Nah, duduk 100,000 ya. Duduk sekitar 700, 800 ribu kot, dekat-dekat sejuta. Sekali makan minum, juta. Oleh itu maka demo korban untuk nak dapat i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Kita alhamdulillah syukur pada Allah, dan kita wasa nak akadkan lagi kalau i'tikaf. Pakat mikirlah ni, saya nak tengok puak-puak kita ni, puak-puak orang panggil pemimpin banyak juga. Ketua tu, nayuk obata, orang apa, kita pakat fikirlah mana nak desain i'tikaf supaya lebih selarah dengan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya lebih mendapat sambutan. Ada orang-orang susah i'tikaf paita ni, kalau orang susah tak boleh i'tikaf. Makan susah, gapo susah, kita nak isne, makan isne, bilik air isne, gapo lebih pada ni lagi. Kita nak isne benar-benar supaya dia tak ada sebab nak kita away katanya. Nah, sebab saya tak boleh duduk lah tu, saya tak boleh duduk ni. Sekadar kata tidur tu, nah dalam nyamuk gitu ya. Nah, itu pun dijangkan oleh kelambu, tak ada masalah oleh kelambu belakang. Saya yakin kata dalam 10-20 tahun lagi etikah akan berlaku lebih molek pada ni. Nah, kita ada satu barisak mengatur etikah. Nah, siapa nak etikah masuk barisak ni, barisak mengicatkan belaka. Kalau siapa ada otak buat barisak, saya tak, kita boleh buat barisak. Nah, barisak untuk nak mari rakmah waktu etikah. Nah, makan minum cukup lekat, hamparan cukup lekat, masuk barisak dia. Nah, seorang misalnya pakai komplit. Nah, 2,000 kok misalnya, boleh ngatika, boleh gapo cukup lekat, bersih. Dia jaga sejik gapo, barisak. Nah, satu barisak boleh buat sampai 100 sejik. Dia boleh kontrak 100 sejik. Sejik ni apa atas orang, sejik ni apa atas orang, boleh kontrak makan ni molek, boleh form molek gapo cukup vitamin. Nah, keperluannya gapo hari ni mendo cukup kak. Bukan supaya kita makan ikut temu ni dah. Nah, sebab itu saya lama dah nak show benda ni. Tapi tak ada ulama apa dia orang menega kita nak buat kontrak benda ni. Saya yakin kalau dia buat, laba apa boleh, pala sama telah dah. Nah, barisak tu boleh pala besar, sebab barisak yang apa dia mendokong sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan tujuan nak nego semata-mata, tapi nak menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ada modal,
tak berisak lah ni. Nah, berisak mari duk orang panggil rakmau buku 10 hari ya. Saya selaba banyak. Nah, laba banyak dan boleh pala tak sekira dah. Nah, mana-mana kata boleh jadi. Nah, baik tak baik Lailatul Qadar dia besar sekali boleh. Sebab kita dia duk buat orang untuk nak pergi jalan Lailatul Qadar. Cumanya gitulah. Orang kita ya suka pak turut. Cuba buat oleh 2 orang. Mari dah beratus pula ya tiru, ya suka tiru. Kita ni selagi tak buat tak mari gapo-gapo. Nah, gapo ikut? Buat pondok kat tiru pondok, buat universiti, tiru universiti, ikut buat gapo? Ni kita buat Amdil Salam ada dah kena tiru Amdil Salam. Nah, molek ya nak ada wakil round tu kena penting kali. Nah, lepas tu ya orang tiru, bagi tahu buat sikit orang tiru. Nah, orang kita ni ya tak ada otak wakil round tak ada. Nah, lepas tu ya tiru. Ya tiru tu asal kemolek, tiru ya nak wasa nak buat gitu ya. Nah, mampu hidup tak kira dah ya tiru. Ya asalnya nak buat ya atau kita boleh buat juga itu. Itulah. Itulah tabiat orang kita, tabiat orang umat mundur ya apa. Umat mundur balah ni lah. Jadi kita ni kena buatlah mana supaya kita ada fikiran ke arah komplit. Nego boleh tak nak mikir nego dan. Nego azam zam boleh nego. Nah, saya nak kecek azam zam tak ada azam zam. Tengok dulu tak ada Ohtama Sute, baru kita kecek Ohtama, puak naik tu nak Ohtama. Nah, ribu-ribu tan setahun. Nah, learning. Alhamdulillah Ohtama molek-molek. Masa dulu nak ambil mana? Nah, ini hasil daripada kita tu memperjuangkan sunnah tu. Nah, iftar dengan Ohtama. Nabi tak biasa buka puasa dengan lain daripada Ohtama. Nah, sutrik kalau tak ada apa sekarang dia minum air, tak jangan buka dengan menu lain. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab tu Ohtama berkembang. Belahlah capung halau ni bab tak apa. Nah, supaya kita tak ambil hak rasul tu. Pentingnya kita nak kasih pada Rasulullah SAW melalui perbuatan. Ya kalau nak kasih biasa melalui kata saja pakai doa, berzikir saja tak ada. Kena kasih melalui perbuatan. Barulah jadi masuk segera dalam hati sungguh. Nah, kalau kata-kata tak ada, semangat berani lah mana tak ada. Kena pakai uak. Nah, yuhibbukumullah dia mari bila kita tu ittiba'kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu maka saya berseru kepada muda-muda ngaji di Mahawiyalai, ngaji jadi ustaz, jadi acan, jadi gapo. Nah, hak dengar radio hak kita kecek ni. Nah, supaya pakak mikir tanggungjawab terhadap apa dia perkembangan umat manusia, terutama nak mari ASEAN pula dah. Agenda ASEAN gapo dia. Saya yakin kata bila tak ada sunnah Ramadanul Rasul, kita akan hancur agama kita. Nah, Ramadan yang sepakat kata pusat yang akan musing kelilan ni, yang akan jadi inti, jadi akan jadi satu apa dia mihwar al-Islam di sini. Ramadan lenyap bila, Ramadan tak ada makna, Ramadan tak serupa Nabi bila, umat Islam tak ada lah dunia ni. Umat Islam akan hancur. Islam nama Ramadan ni lah yang nak klik kepada Quran hak sungguh, klik pada hadis hak sungguh, klik pada munajat Allah Ta'ala, tabattul kepada Allah Ta'ala sebagai tabattul yang sebenar. Ramadan ni lah yang tarik umat dia klik. Nah, kalau tak ada Ramadan, mana supaya tak ada apa? Supaya tak ada umuh asah kita, tak ada klik, tahu nak klik mana? Nak klik ke Quran, nak klik mana? Klik Quran kata ada Ramadan. Nah, Tamada tak baca dah bulan lain. Nah, bulan Ramadan pun tak ada isi dengan Quran sebab Quran ni adalah Rasulullah SAW tu mudarasahnya Jibril lah, bacalah semua. Galakkan Quran. Lil Qur'ani ta'mun khasun fi hadha syahr. Quran ni ada satu rasa rocat khusus pada bulan Ramadan. Nah, Quran sebab bulan dia galak, Quran galak. Nah, ahli Quran sama telah galak. Nah, tengok budak-budak semalam, budak umur 15. Kita ngaku dia baca Quran lebih pada umur 30-50. Dengan retinya, dengan gapo wakah kenanya cukup lekat. Umur 15. Dek 3 mutawassik baru ngaji. Nah, tapi dengan sebab Quran dia boleh pimpin kita. Dengan sebab yang apa Quran, reti Quran boleh pimpin orang seluruh dunia, yang rata-rata dah ada dunia. Nah, ayat Al-Quran ni melebihkan manusia, menjadi manusia tu tinggi dengan sebab Quran. Nah, dan kita nak buatkan Ramadan lah sebagai pusat Quran dari segi waktu. Nah, dia panggil
markaz tauqiti, mahwar tauqiti kepada Al-Quran. Maka marilah kita hidupkan Ramadanul Rasul. Kalau seorang-orang tu satu lajnah mikir untuk nak hidupkan Ramadanul Rasul sekarang tu, saya rasa lajnah tu berjaya dah bina ummah. Satu lajnah mikir bagaimana nak buat Ramadan dengan cukup komplek. Lajnah ni mikir komplek, tak berisaknya, tak gapanya, ada belaka untuk nak jadi Ramadan. Berisak utama, berisak komplek apa dia pia makan, pia etikah. Tu jadi cukup tak? Saya kayaknya wak kebersihan masjid ramah lebih dah. Jaga bersihnya, wak tika, wak gapo molek. Dan jaga limitkan orang masjid ni tak lebih pada berapa etikah. Sekatu ya. Kita ni masya-Allah tindai apa itu. Tindai sebabnya kita tak ada. Kita klasik betul gitu ya. Tapi kalau ada mari susunan yang molek, lebih teratur, lebih membawa kepada tujuan yang sebenar-benar pada etikaf. Itu maka tadriknya mudarrib etikaf. Kena ada mudarrib etikaf ni. Kalau tak ada mudarrib tak boleh pergi. Murabbil etikaf. Kena ada murabbi yang terlatih. Kata paunya 1 2 3 4 5 ni. Saya duk mikir nak buat siapa. Bawa masa etikaf ni mikir kali, bawa lepas etikaf cabut fikir. Nak buat kuma etikaf hak komplit boleh 400 muka. Lengkap dah. Lepas tu barisak mana ambil ni mari dia berjalan. Kita beri guideline sungguh-sungguh pada ni. Lah ni sekadar kata pedoman etikaf sutis, sekadar sah batal gitu ya. Tak ada mikir mencari rahsia etikaf. Tak ada mikir cara nak buat program etikaf. Saya buat dah dulu, tapi waktu tu rasa tak apa molek mana. Belum ada kita buat pedoman etikaf halus ni, buat dah agendanya tafsir tu tafsir ni. Tapi buat tu sebagai orang panggil buat sekaligus. Jadi kita kena mikir buat jadi standard. Mikir insya-Allah saya sangat tertarik dengan agenda Ramadanul Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala gapa dia, tuntutan dia dengan segala matalib dia tu. Cerak umat Islam akan maju kalaulah Ramadan tu maju. Kalau Ramadan siapa sahih molek, umat Islam akan maju. Gagah nak kuat, digeruni cukup dekat. Dan maju standard dengan zaman. Sikit lagi insya-Allah taala Ramadanul Rasul ni akan mendapat sambutan besar. Saya yakin kata begitulah. Tetapi balah mana bila saya duk puasa balik nak tak ada tu dalam masa setahun 10-20 tahun ni rasa payah nak jadi. Ya duk hadap kod ni, tapi tak tahu lah 100 tahun lagi tu boleh diturun klik pula ke tak tahu tu. Kita naik dah ni awal kurung baru ni 1402 kita mula iktikaf. Awal kurung masuklah tajdid, amalut tajdid yang jelas. Tajdid kalau boleh buat Ramadanul Rasul tu tajdid besar benar. Kita boleh buat Ramadanul Rasul dengan segala iftarnya, suhurnya. Kita mai dak plan Ramadan ni boleh kata berubah teruk. Dulu masa kita klik dulu tu orang dah makan sahur kedua lagi. Ke satu, kedua, gapa katok gapa dah? Kata genda raja dah. Genda raya, kata genda raya. Ada tu lagi. Kita hidup kikih sampai alhamdulillah selamatlah. Ke sahur dekat subuh. Buka puasa wah tamam mari semaya malam ada. Dulu tak ada lagi semaya malam ada setengah sejak tarawih tak ada. Alha tu molek cakap dah tu dah masa tu. Hak setengah masjid supaya jamelan ni masjid semaya sebuah Quran alha jam itu. Jam saya klik 25 tahun dulu. 25 tahun lama dah 25 tahun. Terutama kalau saya duk ngaji klik tengok tu duk jadi gitu. Terus mikir belah mana Ramadanul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kehilangan begini lalu jadi kerewek tak tahu apa tu baik Ramadan. Nya pakat kenyek mu sikit aku sikit jadi tak tahu tak Ramadan. Nabi tak kenal Ramadan. Gapo bahasa apa ambil agenda mai mana lah ni. Alhamdulillah ni baba kenal kalau Nabi marilah ni berkali kenal sikit dah. Ramadan kata hak dia hari sungguh. Tidak itu pakat duk konyok di puak dia. Konyok kau tu konyok kau ni. Berde tu berde dia bakar pram tu berde. Mari dia pada jam pram tu lagi.
Cina tengok buat raya ya bedeh rupa-rupa. Ya tua dah kita Cina ni. Islam mari 1400 tahun baru. Buza tua pada kita. Kita ni pengaruh Buza, pengaruh Peram banyak. Sebab agama ni dulu ada kita di negeri kita ni. Islam baru 700 tahun baru. Belum ada tu Buza, belum ada tu Peram, belum ada Peram, belum ada Buza, Peram. Dia pengaruh tu duk bawa apa hari ni? Duk masuk ke sejik, masuk ke gapo-gato. Sebab itu maka ikhwan Islam sekalian, siapa dah masa kita nak camrak berbagai tu waktu baik habis. Jangan Islam betul, Islam hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ambil Islam lain. Islam Nabi, Islam Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Nah, patu kita ambil keadaan semasa, mari yuk pakai sesuai lah. Bukan Islam Nabi kak kena naik utar, bukan begitu. Agama ni bukan sakut pada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi guna lagi. Hak tu sebagai orang panggil kalau kita kecek kat yang panggil hak tu port file serm agama tu. File serm tu ya akan maju, agama tetap seperti sedia. Nah, hak bahagian serm agama ni. Nah, ya praktek kokai tu begitu tu. Praktek kokai ni agama. Nah, praktek kokai ni ku agama sungguh. Akidah, ibadah. Tu patut hak supaya di Mahayala yang panggil praktek kokai tu. Nah, agenda ni ada banyak juga agenda hidup. Jadi sebab itu maka kita tu kena ingat kata agama tu bukanlah kemajuan teknologi tu. Kemajuan tu sebagai tuasem agama. Nah, tak ada salah gapalah. Nak jadi mudah agama. Diwahji dulu naik kapal layar. Sampai 3 bulan hala ni najis apa dah. Tak ada apa. Tu orang panggil sem cepat agama. Bahagian sem tu kita tak ada lagi apa. Bahkan kita memajukan, cumanya bukan makna kata kita kena duk jaga original dia tu tak. Tu teknologi. Sebab tu dalam kalau kita nak kecek bahagian agama ni, maknanya kalau kita boleh pergi di umi sungguh hak tu malak sekali. Bahagian dunia ni kalau kita pergi kepada lasuk sungguh hak tu. Nah, orang panggil update susuk hak tu malak sekali kalau dunia. Bahagian dunia hak update susuk hak malak sekali. Bahagian agama hak gawa boran susuk dah molek kali. Nah, hak klik pada asal hak molek sekali. Nah, itulah yang panggil kita tu kena gapada ittiba segi agama, ibtida segi dunia. Dunia boleh bid'ahkan dunia. Bid'ah ni benda baru, rekod baru. Benda kuakit dia banyak fikir puak nak wiasak baik, puak gapo teknologi gapo tu mikir buat benda dunia pun. Itu ya beza. Jangan kita campur di antara barang dunia, walaupun barang dunia tu mesti dakwah kum agama. Kena kum ad-din mai kum laka. Nah, pakar kereta menurut supaya dengan Nabi pakar